Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmatak wanshur alayna min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para penonton yang saya kasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Kita pun sekarang berada dalam Ramadan yang terakhir, pada minggu terakhir. Jadi mudah-mudahan segala puasa kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan, dan semoga Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan yang lebih bermakna dan juga lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lalu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita sekali lagi di rancangan Zoom Tajwid. Alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini saya akan mengongsikan tentang topik cara memulakan dan menyambung bacaan. Seperti mana kita telah pun ketahui, pada minggu lalu Ustazah Zakiyah daripada Masjid Ar-Radah telah pun mengongsikan tentang Hamzatul Wasal. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan sambung dengan topik Hamzah Qata' dan juga pertemuan dua sukun, insya-Allah. Jadi seandainya anda belum lagi tonton video yang pertama, iaitu tentang Hamzah Wasal, maka anda boleh juga tonton selepas ini, insya-Allah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apakah itu Hamzah Qata'? Okey, Hamzah Qata' dari segi istilah, ianya adalah huruf Hamzah yang dibaca, yakni dibariskan ketika memulakan bacaan darinya, iaitu bahasa Arabnya ialah ibtida', ataupun menyambung bacaan padanya, yakni ketika kita sambung bacaan wasal pada sesuatu perkataan. Okey. Jadi maksudnya apa? Setiap hamzah qata' ianya akan dibariskan. Setiap hamzah qata' akan dibariskan. Tidak kira sama ada kita nak memulakan bacaan ataupun kita nak berhenti bacaan. Okey. Beza dengan hamzatul wasal. Hamzatul wasal kita cuma perlu untuk ketahui apakah baris bagi hamzah wasal ketika kita nak mulakan bacaan sahaja. Tetapi apabila hamzah wasal, bila kita nak sambung bacaan daripada perkataan sebelumnya, maka hamzah wasal akan diabaikan. Okey, itu antara perbezaan hamzah wasal dan juga hamzah qata'. Jadi bagaimana kita nak kenali tanda hamzah qata' ini? Okay, hamzah qata' di dalam Al-Quran kita akan dapati ianya ada huruf hamzah yang berbaris dalam suatu perkataan. Okey, di dalam slides kita boleh lihat okey, ada hamzah apa? Ada hamzah seperti ini. Okey, hamzah tidak kira ianya berbaris atas ataupun berbaris bawah atau berbaris depan dan sebagainya. Sama ada ia berada di awal perkataan, pertengahan ataupun di akhir perkataan. Okey, yang penting dia ada apa? Dia ada tanda hamzah. Okey, dia ada tanda apa? Tanda hamzah. Okey, seterusnya bagaimana kita ingin ketahui bentuk-bentuk hamzah qata'? Okey, hamzah qata' yang pertamanya ianya berlaku pada awal perkataan. Okey, pada apa? Pada awal perkataan, ataupun yang keduanya ialah berada di tengah ataupun akhir perkataan. Okey, di tengah atau akhir perkataan. Yang ketiga, terbentuk dari hamzah istifham dan juga hamzah wasal. Mungkin kita kurang jelas, tetapi insya-Allah saya akan huraikan sebentar nanti. Yang keempat, dibaca ibdal secara dua harakat
ketika ibtida'. Ibtida' yakni memulakan bacaan. Dan yang terakhir dibaca ibdal sebanyak 6 harakat ataupun tashil ketika ibtida', yakni memulakan bacaan. Okey. Jadi yang pertama kita lihat bentuk pertama bagi hamzah qata' ialah di awal perkataan. Kita lihat contoh contoh yang diberikan di dalam slide ini. Okey. Amara alla. Okey, amara alla. Di sini kita dapati ada dua hamzah qata' yang boleh kita yang boleh kita lihat. Okey, amara alla, iaitu di sini amara alla, yang mana saya circlekan ni, yang saya dah circlekan ni, ianya adalah hamzah qata'. Okey, di mana ianya terdapat bentuk hamzah, bentuk hamzah. Okey. Dan contoh kedua di dalam surah At-Takatsur, iaitu alhaakumut takatsur. Okey, alhaakumut takatsur, iaitu pada perkataan yang pertama, alhaakum. Okey, alhaakum. Okey, alhaakum. Ini merupakan hamzah qata'. Okey. Kemudian di tengah perkataan, tengah dan juga akhir perkataan, okey, kita dapat lihat di sini contohnya apa? Ma'in. Okey, ma'in pada perkataan hamzah situ. Jadi hamzah itu adalah hamzah qata'. Dan juga seterusnya su'ila. Okey, seterusnya su'ila di tengah perkataan. Okey, di tengah perkataan iaitu hamzah i berbaris bawah. Kemudian insya'a. Di sini terdapat dua tempat, iaitu pada awal perkataan iaitu hamzah dan juga akhir perkataan iaitu hamzah juga. Ini dinamakan hamzah qata'. Kemudian tas'alu. Okey, tas'alu berada di tengah perkataan. Wahayyi, okey, hamzah berada di akhir perkataan. Yu'minuna, hamzah berada di tengah perkataan. Kemudian yang bawahnya wayunshi'u, hamzahnya berada di mana? Di akhir perkataan. Dan yang terakhir bagi contoh tengah dan akhir perkataan ialah fayunabbi'uhum. Okey, di mana hamzah berada di tengah perkataan. Fayunabbi'u, okey, berbaris depan. Contoh yang ketiga, terbentuk dari hamzah istifham dan juga hamzah wasal. Contohnya apa? Contoh kita lihat di dalam slide ini. Astakbaruta. Okey, astakbaruta. Dan juga attakhadnahum sukhriya, iaitu ianya berada pada awal perkataan. Pada awal perkataan. Okey, jadi kita lihat saya berikan contoh. Okey, asalnya ialah aistakbaruta. Asalnya apa? Aistakbaruta, kerana hamzah yang pertama ini merupakan hamzah tanda tanya. Okey, hamzah tanda tanya ataupun hamzah istifham. Jadi apabila hamzah tanda tanya, ianya disambung dengan kata kerja seperti istakbaruta. Istakbaruta. Jadi kata kerja yang pertama ni adalah hamzah wasal. Okey, adalah apa? Hamzah wasal. Jadi apabila tanda tanya, hamzah tanda tanya bertemu dengan hamzah wasal, maka hamzah wasal akan dibuang. Okey, hamzah wasalnya akan dibuang. Maka bacaannya akan menjadi astakbaruta. Saya ulang, anda pun boleh mengikuti saya sama-sama. 1, 2, 3. Astakbaruta. Okey, dan contoh lagi satu pun sama. Asalnya adalah aittakhadnahum sukhriya. Pertama a, yang kedua i. Aittakhadnahum
sukhriya, tetapi ianya telah pun dibuang hamzah wasalnya, lalu dibaca dengan hamzah qata'. Dibaca dengan hamzah qata'. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, mungkin ada di antara kita yang belum pernah belajar, yang mungkin tidak pernah dengar tentang perkara ini. Okey, jadi perhatikan bahawa apabila perkataan-perkataan sebegini, okey, perkataan-perkataan sebegini berada dalam Al-Quran, iaitu itina, itu, iti, idzan, ituni, utumina. Kita perlu perhatikan. Okey, perkataan ini pada asalnya sebenarnya ia adalah i'tina, okey, i'tina yang sama seperti yang di dalam contoh ini. I'tina, itu, i'ti, i'dzan, i'tuni, utumina. Okey, utumina. Tetapi apabila kita ingin memulakan bacaan daripada perkataan tersebut, maka apa yang berlaku? Kita wajib untuk menukarkan. Ibdal maksudnya kita tukarkan. Tukarkan kepada huruf huruful mad. Huruful mad. Okey, contoh yang pertama ialah itina. Apabila kita mulakan bacaan daripada perkataan ini, kita harus ibdalkan hamzah ke huruf ya. Okey, ibdalkan apa? Huruf hamzah kepada huruf ya. Kerana apa? Kerana hamzah yang pertama tadi tu ianya baris bawah. Maka jika dia baris bawah, ianya harus huruful madnya harus huruf ya. Tidak boleh huruf waw ataupun huruf alif. Jadi kalau huruf mad, kalau kita nak recap balik, kalau dia huruf alif sebelum dia apa? Baris atas. Kalau waw sebelumnya baris depan, dan juga jika dia ya sebelum dia baris bawah. Jadi di sini huruf pertama bagi hamzah ini ialah baris bawah. Maka wajib untuk tukarkan menjadi ya. Okey, wajib untuk tukarkan menjadi ya. Jadi bacaannya ialah itina. Okey, bacaannya ialah itina, seperti mana yang kita boleh dapati di surah Al-A'raf ayat 77. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Maka kita harus beri perhatian. Bacaannya bukan i'tina, tetapi ianya itina. Okey. Yang kedua, itu. Okey. Itu. Contohnya di dalam surah Taha ayat 64. Jika kita mulakan dengan perkataan itu, maka kita harus menukarkan hamzah ke huruf ya. Menukarkan hamzah ke huruf ya dengan kadar 2 harakat. Maka bacaannya seperti berikut. Itu saffan wa qad aflahal yawma man ista'la. Okey. Contoh ketiga ialah iti. Contoh ketiga ialah iti, di mana terdapat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-10. Jika kita mulakan dengan perkataan tersebut, maka kita harus menukarkan hamzah ke huruf ya, iaitu itil qaumadh zalimin. Itil qaumadh zalimin. Okey. Dan yang seterusnya ialah idzan. Seterusnya ialah idzan, di mana contohnya ialah seperti berikut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-49. Dalam Al-Quran ada satu sahaja idzan, iaitu kita baca dengan berikut. Idzalli wala taftinni. Saya ulang, antum pun boleh ikut. Idzalli wala taftinni. Okey, dan seterusnya ialah
ituni. Okey, ituni di dalam Al-Quran terdapat 5 contoh, tapi saya berikan satu sahaja dalam surah Yunus ayat yang ke-79. Saya bacakan, ituni bikulli sahirin alim. Saya ulang, ituni bikulli sahirin alim. Kita baca dengan huruf ya badal, mad badal. Okey, ituni. Dan yang terakhir bukan itumina, bukan itumina, tetapi ianya adalah utumina. Ianya adalah apa? Utumina. Ini kita perlu pastikan. Kita perlu untuk mengetahui mana satu yang baca dengan waw, mana satu yang baca dengan ya. Di sini pun terdapat cara untuk kita mengetahui, iaitu pada rumah hamzahnya. Di sini kita lihat itina, itu, iti, idzan dan juga itu ni, rumah hamzahnya adalah ya. Rumah hamzah baginya adalah ya. Okey, manakala rumah hamzah bagi utumina adalah waw. Jadi apabila rumah hamzahnya waw, maka kita wajib tukarkan menjadi waw ketika kita ingin memulakan bacaan dari perkataan tersebut. Okey, di dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Okey, kita akan dapati contoh bagi utumina. Okey, jadi cara bacaannya apabila kita memulakan bacaan darinya ialah utumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Okey, saya ulang, utumina amanatah dengan kadar 2 harakat dan ditukarkan daripada hamzah ke huruf waw. Okey, jadi kita harus pastikan. Okey, harus pastikan. Jadi di sini mana satu hamzah qata'? Hamzah qata'nya adalah pada awal huruf yang pertama, iaitu pada huruf pertama itina, maka yang huruf pertama tu merupakan hamzah qata'. Okey. Okey, sekarang nombor 5 ialah dibaca ibdal 6 harakat ataupun tashil ketika ibtidak. Okey, dibaca 6 harakat ataupun tashil. Tashil ni kalau kita nak tahu ianya bacaannya ialah, okey, contoh di sini az-zakarain, kita boleh pilih antara nak baca 6 harakat ataupun tashil. Kalau kita baca tashil, maka bacaannya adalah az-zakarain. Saya ulang, az-zakarain. Boleh juga. Okey, boleh sahaja kita nak baca seperti itu, ataupun kita baca dengan mad lazim kalimi muthaqqal 6 harakat, iaitu az-zakarain. Okey, dia punya hamzah tu bila kita baca dengan huruful mad, baca dengan 6 harakat ataupun dengan tashil, az-zakarain. Okey, dan seterusnya ialah al-ana. Okey, al-ana. Jadi di sini pun boleh membaca 6 harakat ataupun al-ana. Saya ulang, al-ana. Okey, jadi kedua-dua cara dibolehkan. Okey, mengikut bacaan kita, bacaan yang biasa di Singapura, iaitu Hafiz, riwayat Hafiz an Asim, okey, tariq Syatibiyah. Okey, kemudian kita teruskan dengan topik seterusnya, iaitu pertemuan 2 sukun. Okey, pertemuan 2 sukun maksudnya ia berlaku apabila 2 perkataan yang hendak diwasalkan bacaannya tertegah. Kerana apa? Kerana adanya 2 huruf yang mati. 2 huruf yang sukun, dan 2 sukun ini dihalang oleh hamzah wasal di tengah-tengahnya. Okey? Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya antara hamzah wasal terdapat 2 huruf yang tanda mati. Terdapat 2 huruf yang tanda mati, dan tengah-tengahnya adalah hamzah wasal.
Maka apabila berlaku seperti ini, maka kita perlu buat sesuatu. Jika tidak, kita tidak dapat membacanya. Okey? Jadi keadaannya yang pertama ialah iltiqa sakinain, iaitu pertemuan dua sukun pada tanwin. Dan kedua, iltiqa sakinain pada awal surah Ali Imran. Okey? Jadi kita cuba untuk perhatikan pada pertemuan dua sukun pada tanwin dahulu. Okey, pada tanwin, contoh yang pertama kita akan dapati di dalam surah Al-A'raf. Okey, surah Al-A'raf iaitu pada ayat yang ke-164. Okey, bacaannya adalah kalau kita tidak menukarkan, kalau kita belum belajar tentang cara untuk membacanya, boleh jadi para pembaca membaca dengan qaumallah, maka ini adalah cara yang salah. Okay, cara yang betul adalah apabila kita baca qauman, kita akan dapati huruf nun tu dibaca dengan tanda mati, betul? Maka huruf nun tersebut kita tukarkan daripada tanda mati ke baris bawah. Okey, daripada tanda mati kita tukarkan ke baris bawah, maka bacaannya ialah qaumanillah. Okey, saya ulang, qaumanillah, kerana terdapatnya pertemuan dua sukun, antaranya ada hamzah wasal. Maka bacaan tertegah jika kita tidak menukarkan nun tanda mati ke nun baris bawah. Maka ini adalah kaedahnya. Okey, kaedahnya apa? Huruf nun yang mati tukarkan ke baris bawah. Itu sahaja. Okey, contoh kedua ialah di dalam surah Maryam ayat yang ke-7. Kita akan dapati ayatnya berbunyi bi ghulamin. Mungkin ada yang tak dapat nak baca ni. Bi ghulamismuhu, bi ghulamin ismuhu. Mungkin ada para pembaca membaca dengan sebegini, tetapi ini adalah bacaan yang salah. Okey, bacaan yang betul apa tadi saya cakapkan? Saya katakan huruf nun tu yang tanda mati harus dikasrahkan. Dibaca dengan baris bawah. Tadi apa? Bi ghulamin. Betul? Jadi daripada dia baca min, kita tukarkan nun mati jadi baris bawah. Mini. Okey? Jadi cara bacaan yang betul, bi ghulaminismuh. Bi ghulaminismuh. Jadi ini cara bacaan yang betul. Okey? Dan seterusnya ialah pada surah Asy-Syu'ara, okey, ayat 123. Contohnya adalah jika kita belum belajar lagi, kita mungkin akan membaca dengan kita akan membaca dengan berikut adul mursalin, ataupun kita baca dengan adun al mursalin. Maka para pembaca tidak boleh membaca dengan cara sedemikian. Maka cara yang betul adalah sama juga macam kaedah tadi, iaitu apabila kita baca adun, kita dapati nunnya tanda mati, kita bariskan bawah. Kita tukarkan menjadi nun baris bawah. Adunil mursalin. Saya ulang, adunil mursalin. Okey, jadi ini adalah yang pertama. Okey, contoh bagi iltiqa sakinain pada tanwin. Dan yang terakhir, okey, dan yang terakhir untuk hari ini ialah iltiqa sakinain pada awal surah Ali Imran ketika sambung bacaan. Okey, ketika wasal. Apabila kita ingin matikan, okey, iaitu alif lam mim kita matikan, kemudian kita sambung dengan Allahu la, maka bacaannya macam biasalah, iaitu alif lam mim
la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tetapi kalau kita ingin wasal, iaitu kita ingin sambung daripada ayat pertama dengan ayat kedua. Maksudnya kita tak nak berhenti pada alif lam mim, tapi kita nak wasal, kita nak sambung dengan ayat berikutnya, maka ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama, kita memanjangkan bacaan mim dengan dua harakat sahaja. Dengan dua harakat. Kalau kita biasa kita stop, mesti baca 6 harakat. Tetapi kalau kita nak sambung, kita boleh pilih antara dua. Cara pertama, yang mim tu kita baca 2 harakat, kemudian kita bariskan yang mim tu dengan baris atas. Okey, kita bariskan mim dengan baris atas. Okey, jadi bacaannya ialah seperti berikut. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, jadi ini adalah cara yang pertama, di mana mim kita baca 2 harakat, tapi lam mesti baca 6. Mim kita baca 2 harakat dan dibariskan atas. Kerana apa? Kerana Allah ni adalah tafkhim. Allah adalah tafkhim, iaitu Allah, maka kita harus baca mim tu dengan baris atas. Kerana Allah adalah tebal. Allah bacaannya adalah tebal. Dan cara kedua ialah kita memanjangkan bacaan mim dengan 6 harakat. Okey, iaitu sama juga macam kalau kita nak berhenti, kita baca apa? Alif lam mim. Tapi di sini kerana kita nak sambung, maka bacaannya sebegini. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, jadi kita boleh pilih antara kita nak baca 2 harakat, iaitu mad asli bagi huruf mim, kemudian kita sambung dengan baris atas huruf mim tu, malla, ataupun kita nak baca dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf, iaitu kadarnya 6 harakat. Mimnya 6 harakat, lalu disambung dengan baris atas bagi huruf mim, malla. Okey, jadi kedua-duanya adalah dibolehkan. Okey, yang tidak boleh kalau kita baca selain daripada kedua ini. Okey, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman, okey, dengan apa sahaja yang telah dipelajari, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman kita, dan juga semoga kita sentiasa semangat untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, terutama ilmu tajwid ini. Ilmu tajwid ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita, agar bacaan solat kita ini kita dapat perbetulkan, dan juga kita dapat lebih yakin ketika kita menjadi imam untuk keluarga kita. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sakit mereka ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa untuk share video ini dan juga like video ini agar yang lain semua dapat sama-sama manfaatkan video ini bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.